Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita bagi sejarah tingkatan 2 bab 10 Sarawak dan Sabah. Okey, pada kelas yang lalu kita dah tengok mengenai pengenalan lah Sabah dan Sarawak dalam alam Melayu. Jadi apa yang akan anda pelajari pada hari ini, kita akan tengok subtopik seterusnya, iaitu menerangkan pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. Baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap anda sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini dengan baik. Jadi sebelum tu cikgu harap di hadapan kamu telah pun bersedia dengan buku teks kamu, dan juga kamu boleh terus buka pada muka surat 180. Okay, kita teruskan lagi. Okey, kalau kamu tengok ni ni adalah gambar batu bergambar. Batu bergambar. Okey, jadi batu bergambar ni dia ditemui di Sungai Jaung, Sungai Jaung di kawasan di Santubong, Santubong Sarawak. Okey, batu bergambar ini membuktikan kewujudan kerajaan Sawaku. Okey, kerajaan Sawaku ni antara pemerintahan tempatan yang awal lah yang wujud di lembah Sungai Santubong. Jadi kalau kamu tengok ni ada macam gambar orang lah, gambar apa ni kan. Jadi ni membuktikan lah, ni antara bukti yang telah dijumpai membuktikan bahawa wujudnya pemerintahan tempatan awal di Sarawak. Okey, seterusnya. Baik, secara ringkasnya. Okey, Sarawak Sarawak, penduduk di Sarawak telah mendirikan beberapa kerajaan awal di pesisir pantai dan lembah sungai. Okey, fokus dia dekat Sarawak ni pesisir pantai dan lembah sungai. Tengok pada perkataan yang cikgu merahkan ni. Di kawasan pedalaman masih mengamalkan masyarakat kesukuan. Okey, kemudian Kesultanan Melayu Brunei meluaskan pengaruhnya di Sarawak. Ni kamu kena tahu ini benda-benda yang penting lah ni. Okey. Baik, cuba kamu buka buku teks kamu pada muka surat 180 dan 181. Okey, kalau kamu tengok di tengah ni ada gambar peta kedudukan pemerintahan tempatan awal di Sarawak. Jadi ada 5 semua. Samadong, Sawaku, Saribas, Malano, Kalka. Jadi ini adalah pemerintahan tempatan awal, ataupun senang cerita kita kata kerajaan awal lah di Sarawak. Jadi ni kamu boleh rujuk dengan buku teks kamu lah. Ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Baik, kita akan tengok yang pertama, kepimpinan kesukuan. Apa dia kepimpinan kesukuan ya? Okey. Kepimpinan dan kesukuan. Okey. Di kawasan pedalaman. Okey, tengok yang cikgu bolkan ni. Kepimpinan dan kesukuan di kawasan pedalaman terdapat kepimpinan berbeza daripada kawasan muara sungai. Okey, di kawasan pedalaman ni setiap kaum ada ketua sendiri, bebas dari mana-mana kuasa luar. Okey, antara kaum yang ada kaum Iban, Kayan, Kenyah, Kelabit. Jadi masing-masing ada ketua sendiri. Macam Iban dia ada tuai rumah, Kayan dia ada kelunan marin atau hipun Umar, Kenyah dia ada peran lepo, dan Kelabit ada laih rayih. Okey. Yang kedua, kepimpinan lembah sungai. Okey. Tadi kita dah tengok kepimpinan kesukuan. Jadi dia lebih kepada pendalaman. Jadi sekarang ni kepimpinan lembah sungai. Okey, kepimpinan lembah sungai. Yang ni dia lebih kepada kaum Melayu di pesisir pantai dan lembah sungai. Jadi mereka ni menerima pengaruh dari kerajaan alam Melayu dan membentuk pemerintahan. Jadi terbahagi kepada dua, iaitu kerajaan dan wakil. Ini pun ada dalam buku teks kamu tu. Kadang-kadang ada juga ditanya dalam soalan pada muka surat 180 dan 181.
Okey, apa dia kerajaan? Kerajaan ni dia wujud di lembah sungai. Kerajaan yang wujud ni antaranya Sawaku, Samadong, Kalka, Saribah dan Melanau. Ni tadilah. Ini. Ini kita tengok tadi ni kan. Okey. Ada interaksi kerajaan ini dengan kerajaan luar. Makna kerajaan ini dia pernah menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Kerajaan ini wujud sejak abad ke-7. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Itu kerajaan. Yang kedua, wakil raja. Okey, wakil raja ni kalau dalam kutip muka surat 181. Apa dia wakil raja? Wakil raja ni pergerakan dan penghijrahan penduduk di alam Melayu yang telah membawa perubahan dan pembentukan tamadun yang lebih tinggi. Jadi penduduk di kawasan pesisir pantai Sarawak terdiri daripada orang Melayu yang dipengaruhi oleh kerajaan Sriwijaya, Brunei dan Majapahit. Okey, kita dah tengok pada pengenalan sebelum ni ya. Jadi kerajaan alam Melayu ni ada pernah menjalinkan hubungan dengan beberapa kawasan di Sarawak dan Sabah. Jadi mereka ni terutama kita sekarang ni cerita di Sarawak dulu terdiri daripada orang Melayu yang dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan ini. Ini untuk wakil raja. Okey. Jadi kerajaan Sawaku, Samadong, Kalka ni pusat dia di macam Sawaku di Santubong. Okey, Samadong ni di lembah Sungai Samarhan. Kalka ni di Kuala Sungai Krian. Ini pun ada dalam buku teks kamu. Kamu boleh tengok di peta tengah-tengah tu. Jadi mereka ni membentuk sistem berkerajaan sendiri. Jadi gelaran ada gelaran raja seperti Datu, Datu Abang dan Dayang. Ini yang dimaksudkan sebagai wakil raja. Okey. Kerajaan Melayu Brunei mengekalkan sistem pemerintahan kerajaan Melayu di Sarawak kecuali kaum Dayak yang diberi gelaran seperti orang kaya. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi lokasi memainkan peranan dalam pembentukan pemerintahan tempatan di Sarawak. Jadi penduduk di lembah sungai ditadbir menerusi kerajaan dan juga wakil raja. Jadi penduduk di kawasan pedalaman pula membentuk pentadbiran berdasarkan suku kaum dan puak-puak tertentu. Jadi kedua-dua bentuk kepimpinan ini menjelaskan bahawa penduduk Sarawak telah mempunyai sistem pentadbiran yang tersusun dan teratur. Okey, baiknya kita akan tengok seterusnya Sabah. Okey, macam mana pula di Sabah? Jadi di Sabah ni, okey, kamu boleh buka buku teks pada muka surat 183 ni. Okey, kalau kamu tengok ni tengah-tengah ni adalah gambar ketua kaum Murut. Ni kaum Murut punya ketua. Okey, sekarang ni tadi kita dah tengok Sarawak. Kita dah tahu macam mana sistem pemerintahan dia. Sekarang kita tengok Sabah. Okey, jadi di Sabah ni dia mempunyai sistem pemerintahan tempatan berdasarkan lokasi tertentu. Jadi masyarakat kawasan pedalaman, masyarakat di kawasan pendalaman Sabah dia membentuk kepimpinan kesukuan yang hampir sama antara satu kaum dengan kaum yang lain. Manakala di kawasan lembah sungai, pentadbiran kerajaan diketuai oleh wakil raja dan juga ketua bebas. Okey, baik, kita tengok yang pertama, kepimpinan kesukuan. Okey, masyarakat pendalaman, tengok yang cikgu buat ya. Kepimpinan kesukuan yang tersusun dan bebas. Jadi kepimpinan kesukuan ni dia mesti refer kepada masyarakat pendalaman. Okey, bebas daripada kawalan kuasa luar. Okey, contoh kaum Kadazan Dusun, Murut dan orang sungai, dia mempunyai bentuk kepimpinan yang sama. Ni tiga ni mempunyai bentuk kepimpinan yang sama. Jadi mereka mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai orang tua. Tadi kalau yang Sarawak tu dia ada nama dia tersendiri, tapi kalau di Sabah ni dia ada dia punya bentuk kepimpinan dia sama dan mempunyai seorang ketua yang dipanggil sebagai orang tua. Okey, bagi masyarakat Kadazan Dusun, Bobohizan dan Bobolian,
Manakala kalau masyarakat Murut dipanggil Baba Lian. Fungsi mereka ni menguruskan urus istiadat dan pantang larang. Okey, ini cerita pasal kepimpinan dan kesukuan. Okey, yang kedua, tadi kepimpinan dan kesukuan. Yang kedua, kita tengok kepimpinan di lembah sungai. Okey, kepimpinan di lembah sungai terdedah kepada pengaruh Kesultanan Melayu menerusi wakil Brunei, Sulu dan juga ketua bebas. Okey, yang pertama adalah wakil raja. Dia macam Sarawak juga tadi. Wakil raja, pengaruh dari Brunei dan Sulu adalah menerusi wakil raja. Kuasa pemerintahan wakil raja adalah dari segi aspek kehakiman, menjaga keamanan dan kebajikan penduduk, mengutip cukai daripada penduduk dan aktiviti perdagangan. Okey. Yang kedua, ketua bebas. Okey, ketua bebas ni mentadbir wilayah di muara sungai. Okey, kalau yang tadi wakil raja, ini dia cerita pasal pengaruh dari Brunei dan Sulu menerusi wakil raja. Okey, yang kedua, kalau ketua bebas mentadbir wilayah di muara sungai. Okey, ketua bebas. Yang kadang-kadang ada ditanya dalam soalan nama ketua bebas. Okey. Okey, kalau masa tu Syarif Osman dia menguasai Marudu, Datuk Kurunding menguasai kawasan Tunku. Jadi tugas mereka ni adalah untuk menegakkan kekuasaan dan jalankan undang-undang sendiri. Jadi mereka ni mempunyai pertalian dengan keluarga diraja sama, ada Brunei, Sulu atau keturunan Arab Syarif. Itu yang dikatakan ketua bebas. Okey, kalau kamu tengok pada muka surat 183, jadi ada gambar peta. Peta tu dia menunjukkan kedudukan pemerintahan tempatan di Sabah. Okey, kalau kawasan wakil Brunei kawasan sini. Okey, ketua bebas kawasan atas ni, wakil Sulu di bahagian sini, dan kepimpinan kesukuan tadi yang Kadazan Dusun, Murut, orang sungai tadi di bahagian tengah ini. Okey, jadi secara ringkasnya apa yang kita belajar pada hari ini, penduduk Sarawak dan Sabah sudah mempunyai pemerintahan tempatan yang muncul di lembah sungai dan pendalaman. Lembah sungai dan pendalaman. Hal ini menunjukkan bahawa penduduk di kedua-dua kawasan ini mempunyai kesedaran dalam aspek kepimpinan dan bertanggungjawab menjaga hal ehwal kawasan serta kaumnya. Okey, baik, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah diberikan oleh cikgu. Gunakan pengetahuan dan juga buku teks kamu sebagai rujukan. Okey, kita akan sambung lagi pada bab subtopik 10.3 pada kelas yang akan datang. Jika kamu berminat dengan video cikgu, faham dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu, sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Bye bye.